Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas peluang kemudahan yang Allah izinkan pada malam ini dapat lagi kita menadah kitab Al-Qaulul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, perbincangan yang sempurna berkaitan hukum hakam makmum dan imam menurut mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, karangan Syekh Abdul Fattah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Imad Al-Aqfasi Al-Misri rahimahullah. Sedikit ulang kaji berkenaan dengan adab yang Nabi contohkan kepada kita apabila berlaku hujan, berlaku banjir. Yang pertamanya, haram hukumnya kita merungut hujan, haram kita merungut banjir, kerana makhluk-makhluk Tuhan ini tidak dapat memberi bekas dengan dirinya, tetapi ia datang dengan perintah daripada Tuhannya. Al-Quran menyifatkan air hujan itu sebagai air yang diberkati. Wanazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Al-Quran juga menyifatkan hujan itu sebagai rahmat. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Maka mana mungkin kita tidak bersetuju dengan hujan, kita merungut berkenaan hujan, kerana jika kita merungutnya, hakikatnya kita merungut Tuhan yang menurunkannya. Jika kita mencemuhnya, hakikatnya kita mempertikai kehendaknya Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat hujan turun, di situ doa mustajab, kerana doa itu berbetulan dengan turunnya rahmat Tuhan. Dan antara sunnah yang dipinggirkan oleh masyarakat kita ketika mana turun hujan, mengenakan tubuh badan kita, sebahagian tubuh badan kita dengan air hujan yang turun. Perkara ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila sedang dia bersama dengan Nabi, tiba-tiba hujan turun, maka Nabi telah meningkap pakaian Nabi. Ditanya oleh Anas bin Malik, lima sana'ta hadza ya Rasulullah, mengapa Nabi buat begitu? Maka Nabi kata, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala, kerana hujan itu makhluk Tuhan yang baru sahaja diciptakan. Maka kata para ulama, sunnah kita bertabarruk dengan air hujan, air yang diberkati. Sebab itu para sahabat, itu juga para salafun salih, mereka bertabarruk apabila hujan turun. Diriwayatkan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, apabila hujan turun maka dia akan menghulurkan kepadanya, dia basah dengan air hujan. Jadi artinya mengikut kesimpulan yang dibuat oleh para ulama kita, sebahagiannya mengatakan sunnah kita mengenakan air hujan yang turun itu pada sebahagian tubuh badan, ataupun mengikut pendapat yang lain, sekurang-kurangnya kita kenakan kepala kita dengan air hujan. Itu merupakan sunnah yang telah dipinggirkan oleh masyarakat kita. Hari ini hujan turun, pakat cari payung ataupun lari takut kena hujan. Tapi kita cubalah tabarruk mengambil keberkatan air hujan, kenakan sedikit. Tidak kiralah hujan itu turun di awalnya, di pertengahannya ataupun di ujungnya. Dan satu lagi ialah doa mengelakkan daripada berlaku banjir, seperti mana dalam Sahih Muslim, yang mana sedang Nabi berkhutbah Jumaat, ketika itu Madinah dilanda kemarau. Maka datang seorang laki-laki berdiri di hadapan Nabi. Dia sebut kepada Nabi, halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya Nabi, telah musnah harta benda, jalan tidak digunakan orang, aktiviti kehidupan terhenti sama sekali kerana kemarau. Maka kata dia kepada Nabi, fad'ullaha yughithuna, berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Farafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya,
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kata Anas bin Malik, tak lama sesudah Nabi berdoa, berkepul-kepul awan datang yang sebelumnya langit bersih daripada awan. Maka turun hujan dengan lepasnya. Kami pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Kemudian kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Hujan tak berhenti-henti. Kemudian Jumaat berikutnya datang balik laki-laki ini. Nabi sedang berkhutbah Jumaat. Dia kata ke Nabi seperti mana yang dia kata pada Jumaat sebelumnya, halakatil amwal wa qata'atis subul. Wahai Nabi, telah musnah harta benda, telah tenggelam jalan raya. Sebelum tu hujan tak turun, kemarau. Sekarang ni minta pula Nabi doa supaya hujan berhenti kerana banjir. Maka Nabi mengangkatkan kedua tangannya. Tapi yang menariknya, Nabi bukan berdoa minta hujan berhenti. Nabi berdoa supaya dialihkan hujan ke tempat yang betul. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akami wa zirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan menimpa atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di kawasan-kawasan tinggi, di gunung ganang, di lembah-lembah dan di kawasan-kawasan pertanian. Kerana disitulah tempat letaknya hujan. Jangan turun hujan di kawasan kediaman. Bila Nabi berdoa begitu, maka berhenti hujan. Masya Allah, berhenti hujan. Kami balik dari solat Jumaat, kata Anas bin Malik, dalam keadaan sinaran matahari. Begitu pantas doa Nabi dimustajabkan. Jadi ini doanya yang boleh kita amalkan. Sebab itu antara adab kita dengan hujan, seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi, bukan kita minta hujan berhenti. Kadang-kadang mulut kita ni bila nak berhenti. Kadang-kadang kita merungut pasal hujan. Tadi dah hujan lagi. Nak kena hujan ni, tak guna betul hujan. Macam-macam kita merungut pasal hujan. Tak keringlah baju aku. Jadi itu adab kita dengan makhluk Tuhan. Dan kalau boleh kita bukan berdoa minta hujan berhenti. Tidak dalam solat hajat kita, dalam doa kita, tapi kita berdoa seperti mana doa yang dicontohkan oleh Nabi, minta supaya dialihkan hujan. Ada dalam Al-Quran satu ayat, waqila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli. Itu bukan doa Nabi Nuh. Ramai yang beranggapan itu doa Nabi Nuh. Dikatakan wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, tahanlah air hujan. Itu perintah Allah kepada langit dan kepada bumi. Maksudkan kita manusia memerintahkan begitu. Tapi kita boleh iktibas, tak apalah kita baca ayat Quran itu sebagai iktibas. Tapi doa yang dicontohkan oleh Nabi ialah minta supaya dialihkan hujan. Kerana kita manusia, kehidupan ini bergantung dengan air. Maka air merupakan satu perkara yang sangat penting bagi kehidupan. Tuan-tuan sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sambungan kita kitab Al-Qaul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, muka surat 6. Salah bukan, muka surat 7. Muka surat 7, masalah yang ke-13. Hukum mat memanjangkan takbiratul ihram. Disunatkan bagi imam dan makmum, tambah satu lagi, dan yang solat sendirian. Disunatkan bagi imam dan makmum dan bagi yang solat sendirian, janganlah memanjangkan, yakni mematkan pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram iaitu ucapan Allahu Akbar. Yang mana yang dimaksudkan oleh tuan kitab kita? Iaitu pada lafzul jalalah Allah. Di situ kita jangan memanjangkan lebih daripada 2 harakah.
Jangan memanjangkan lebih daripada 2 harakat. Nah, itu yang dimaksudkan dalam tajuk kita ni. Artinya yang afdalnya pada takbiratul ihram, lafzul jalalah kita panjangkan sekadar 2 harakah sahaja. 2 harakah. Harakah tu gerak. 2 harakah, 2 kali gerak. 1, 2. Allahu Akbar. 2 harakah saja. Dalam hukum tajwid, lafzul jalalah, apa hukumnya? Nama hukumnya mad. Mad apa? Mad asli. Ada sebahagian yang kata mad ta'zim, tapi samalah, yang dia naknya ialah 2 harakah. Agak-agak masuk tak niat? 2 harakat saja. Allahu Akbar, masuk tak niat? Masuk kan? Kena praktik ni. Kita dah biasa panjang. Allahu Akbar, dah biasa panjang. Kena masukkan niat dalam 2 harakah tu. Sebab itu ada makmum, bila imam tu takbir pendek je, Allahu Akbar, dia tak ikut dah. Dia kata, pendek sangat takbir tu, tak masuk niat, tak sah imam tu. Dia tak berani ikut dah. Dia takbiratul ihram, dia nak 2 harakat saja, yang afdal dengan 2 harakah sahaja. Allahu Akbar. Itu je. Tak nak panjang-panjang. Tengok macam di Masjidil Haram ke kan? Tengok Pak Arab ni, Allahu Akbar, pendek je. Cuba kita balik rumah tu praktikkan. Boleh tak 2 harakat? Ke tak cukup? Nak panjang lagi? Cukup tak? Ha? Macam mana? Tak cukup Kalau tak cukup, nak panjangkan lebih, boleh. Nak panjangkan sikit lagi, boleh. Itu yang afdalnya, 2 harakat. Kalau kita mampu, 2 harakat saja, itu yang afdal. Dan kalau kita tak mampu, tak sempat masuk niat ustaz, boleh panjangkan. Tapi kalau kita nak panjangkan, jangan sampai melebihi 7 alif. Jangan sampai melebihi 7 alif. 1 alif bersamaan dengan 2 harakah. 7 alif, 14 harakah. Lebih daripada 14 harakah, tidak sah takbiratul ihram. 14 harakah, cukup ke tidak? Nampak tak cukup? Nak sampai 14 harakah kan? Ada 3 lagi. Kalau tak cukup juga tak tahulah kata apa kan? Tak masuk juga niat. Niat-niat ni dia, ulama bukan suruh kita mengarang. Dia pergi mengarang niat sahaja aku solat. Mengarang tu yang kita dah lemah karangan. Tapi buat mengarang kat situ buat apa? Bukan pertandingan mengarang. Lintasan dalam hati. Aku solat fardu isya. Itu yang wajibnya. Baik, jadi takbiratul ihram yang afdalnya ialah dengan 2 harakah sahaja. Allahu Akbar. Jadi yang dipanjangkan ialah lafzul jalalah, bukan tempat lain. Situ jangan panjang. Allah. Kalau panjang pada jadi hukum tashil. Kalau kita panjangkan pada tidak sah takbiratul ihram. Bila kita panjangkan pada artinya ada 2 hamzah di situ. Allah, itu yang asalnya. Jadi maknanya, adakah Allah Maha Besar? Adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bila kita panjangkan Allah, maknanya adakah Allah Maha Besar?
Tidak sah takbiratul ihram. Ataupun kita panjangkan yang di ujung, panjangkan situ, pun berubah makna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah gendang besar. Kemudian lafzul jalalah ni dia tak boleh ubah ganti dengan kalimah lain. Kita nak ubah kepada Ar-Rahmanul Akbar, tidak sah. Dia mesti lafzul jalalah. Dan kalimah akbar pun tak boleh digantikan. Kita nak ganti dengan Azam, Maha Agung, tidak sah. Tapi kalau kita tambah alif lam ma'rifah pada akbar, Allahul Akbar, sah. Disebut dalam kitab Matla'ul Badrain. Sebab dia tak mengubah makna. Allahul Akbar, sah. Ataupun kita wakafkan kedua-duanya, Allah Akbar pun sah. Dia sebut dalam hadis, at-takbir jazmun. Takbir itu jazam. Artinya kita menjazamkan pada kalimah yang akhir, iaitu huruf ra, akbar. Kalau kita baca akbaru, masih sah. Masih sah. Allahu Akbar, ru dengan sikit ru, masih sah. Tapi dia tak maulah. Sebab bahasa Arab ni dia ada kaedah. Kaedahnya ialah tidak bahasa Arab ini dia tidak berhenti atas baris. Tidak berhenti atas baris. Artinya kita kena sukunkan baris ujung. Allahu Akbar ataupun Allah Akbar. Kalau kita bariskan baris ujung, Allahu Akbar, sah lagi takbiratul ihram itu sah. Tapi tak kena dengan kaedah. Dan tak kena dengan hadis Nabi, at-takbir jazmun. Nabi nak supaya dijazamkan, disukunkan. Orang kita ni dia sebagai contoh, kalau ada apa-apa yang berlaku, dia nak zahirkan rasa takjub, dia tulis Allahu kan, dia letak A-L-L-A-H-U, Allahu, dihidupkan baris ujung. Itu tidak menempati kaedah. Kenapa nak sebut Allahu? Kerana bahasa Arab ni Allah, dia wakafkan baris. Bila kita wakaf berhenti, maka baris ujung tu dijazamkan, disukunkan. Allah. Sebab Allah kan, Allah, Masya Allah. Ini tidak Allahu. Kenapanya Allahu? Okay. Wakaf. Bila wakaf kita sukun, baris ujung tu dia tak ada baris. Allah. Ini Allahu. Tidak kena dengan kaedah. Kenapa? Bila sebut Allahu, dia rasa lain macam. Rasa macam senang sikit lah sebut macam tu. Mungkin terpengaruh dengan nasyid. Ada nasyid, kumpulan nasyid tu, Allahu, 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 panjang tu kan. Tak usah panjang. Wakafkan je Allah. Itu kaedah. Allahu Akbar, matikan. Tapi kalau di dalam doa iftitah, dia ada sambung tu, Allahu Akbaru kabira. Jadi kita tak wakaf pada bar kan. Sebabnya ada ayat lagi. Kita sambung, kita tak matikan baris surah. Tapi kita kena hidupkan Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira. Dalam takbir raya pun sama. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Kalau kita sambung, hidupkan baris, jangan dimatikan. Matikan tu kalau kita wakaf. Jadi takbir yang Nabi masukkan, takbir Allahu Akbar, sampai ke situ, jangan kita hidupkan. Sebab ayatnya sampai ke situ. Kalau doa iftitah, dia ada tambahan,
kena sambung. Bila sambung, tidak lagi kita wakaf, tidak lagi kita sukunkan, sebaliknya kita kena hidupkan. Jadi Allahu Akbar. Kata para ulama, kita sambung sikit lagi. Kalau kita tambah antara Allah dengan Akbar dengan satu isim, nama daripada nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah, masih sah takbiratul ihram. Contoh Allahur Rahmanu Akbar. Dalam Matla'ul Badrain pun ada sebut. Sah takbir macam tu dengan tambahan satu nama Allah ataupun satu sifat Allah. Ataupun kalau kita tambah dua nama Allah, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, pun sah lagi. Tapi kalau kita tambah 3 dan lebih, tidak sah. Contohnya Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Itu nak menyanyi kan? Tak boleh macam tu. Mu nak solat ke mu nak menyanyi kan? Walaupun ulama kata boleh dengan tambahan satu sifat, dua sifat, tapi kita tak usah buat dah. Minyak cerita boleh, bukan nak suruh buat. Nanti je pergi buat kejap kan. Pergi buat, mentang-mentang kata sah, je pergi buat. Tak salah buat. Sebab kita solat ni ikut Nabi. Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Nabi tak kata lain daripada Allahu Akbar. Nabi solat, setiap kali Nabi solat, itulah lafaz Allahu Akbar yang Nabi gunakan. Kita tiru Nabi, jangan buat lain. Walaupun para ulama kata masih sah. Dan kalau kita terbalikkan Akbarullah, itu tidak sah. Kita terbalikkan takbiratul ihram, tidak sah. Tetapi kalau kita terbalikkan salam, sah tetapi makruh. Contoh kita terbalikkan Assalamualaikum, kita terbalikkan Alaikumussalam. Alaikumussalam. Kita terbalikkan, ulama kata sah. Makna tak berubah. Makna pun terbaliklah. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Alaikumussalam, atas kamu keselamatan. Makna itu juga. Jadi kalau salam diterbalikkan, sah tetapi makruh. Tapi tak usah buat lah. Dia nak buat pelik kan. Buat tabiat malam ni. Waalaikumsalam. Kata apa ni, tak betul lah otak orang ni kan. Nak cerita sah tak sah, bukan nak cerita suruh buat. Tapi kalau takbiratul ihram ni salah, tidak sah. Kena sebut betul. Cumanya kalau tajwid A tu dia alif ya. Alif ni dia ada, setiap huruf hijaiyah ni dia ada sifat-sifat huruf. Antara sifat huruf alif ialah istifal. Kemudian infitah. Jadi kita sebut alif tu kena ringan. Jangan kita tebalkan. Kerana apa? Kerana selepas alif tu lafzul jalalah mufakhamah. Lafzul jalalah Allah tu mufakhamah, tebal. Allah tu tebal. Lafzul jalalah. Tapi A sebelumnya itu istifal, dibaca ringan, nipis. Jadi kita kena berlatih tu. A tu ringankan. Jangan A. Bukan A. Ringankan sebutannya. Allah. Kalau secara slow motionnya Allah. Tapi kita taklah buat slow motion. Cepatlah. Allah. Jangan kita tebal. Sebab kita nak tebalkan lafzul jalalah, Allah tu kita nak tebal. Dengan alif sebelumnya pun kita tebalkan juga. Yang tu salah. Salah tajwid.
Allah, jangan Allah, Allah. Jadi, kena berlatih ni. Rakam dengan balik. Allahu Akbar. Ba pun sama. Ra tu je mufakhamah, tebal. Tapi ba tu nipis. Ba. Allahu Akbar. Sama dalam Fatihah. Rukun kauli ni kena jaga. Takbiratul ihram, surah Fatihah, tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir, salam. 5 rukun kauli. Kena betul sebut. Tak betul sebut tidak sah. Tidak sah rukun kauli, tidak sah solat. Dalam surah Al-Fatihah pun sama. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahman. Itu dia istifal. Ra tu tebal. Satu lagi waladdallin. Alif sebelum dad dia huruf itbaq dan juga isti'laq. Dibaca kembung pipi ni itu itbaq. Dha wala dha. Tapi alif sebelumnya dia kekal nipis. Istifal, infitah. Dia jangan terkesan dengan ketebalan dot selepasnya. Alif tu dia kekal nipis. Waladdallin. Surah Al-Fatihah pun tidak sah Fatihah, tidak sah salat. Tapi yang tidak sah Fatihah tu kalau kita melakukan lahan jadi, kesalahan yang nyata, kesalahan yang merubah makna, tukar huruf, tukar baris, tinggal huruf. Contoh Bismillah, ada huruf ba kat situ kan, kena jelas, dengar. Surah Fatihah ni ada 7 ayat, 25 kalimah, 156 huruf. Semua huruf-huruf tu mesti jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nak cepat situ. Bismillah. Dengar macam tu je. Sebut jelas huruf ba tu. Jangan hilang. Jangan tinggal separuh je. Okey, jadi kalau imam salah dalam rukun kauli ni, makmum wajib tegur, betul kan? Contoh imam baca siratal ladzina an'amtu alaihim tu. Sepatutnya ta balik atas. Kesalahan umpama tu tidak sah Fatihah, tidak sah salat. Makmum yang dengar wajib tegur. An'amta. Sebut ke imam macam tu kan? Kalau tidak, makmum tidak sah ikut imam. Wajib mufaraqah. Imam tidak sah. Takbiratul ihram. Kalau imam tu sebut Allah, itu tidak sah. Allah apa-apa. Allah apa-apa. Allah apa-apa. Dia tanya khabar pula kan. Allahu Akbar. Allah apa khabar. Apa takbir tu? Tak sah takbir macam tu. Takbir bukan suruh tanya apa khabar. Baik, kembali kepada kitab kita. Disunatkan bagi imam dan makmum dan yang solat sendirian janganlah memanjangkan, mematkan pada takbiratul ihram, dan hendaklah imam itu menyaringkan dengannya dengan takbiratul ihram. Jadi bagi imam hendaklah menyaringkan suara, bagi orang belakang dengar kalau kita tak dengar. Begitu juga dengan takbiratul intiqalat dan segala takbir intiqalat di dalam sembahyang selain daripada takbiratul ihram, namanya takbiratul intiqalat, takbir perpindahan rukun. Bagi imam pun
kena nyaringkan. Adapun bagi makmum dan adapun makmum hendaklah disirkan, diperlahankan dengannya dan segala takbir di dalam sembahyang. Makmum takbiratul ihram perlahan, dan takbir yang selain takbiratul ihram pun perlahan juga bagi makmum. Jangan senyap je. Sebab dia ingat imam seorang kata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, makmum senyap. Imam seorang dapat pahala. Makmum pun nak juga pahala kan. Jadi makmum pun kena kata tapi perlahan. Sami Allahu liman hamidah, makmum Sami Allahu liman hamidah, sebut perlahan. Makmum tak boleh mengeraskan suara. Lebih lagi lebih kuat daripada suara imam. Dengan suara dia pula sampai confuse orang lain kan, mana suara imam. Melainkan jika ia jadi muballigh. Muballigh penyampai suara imam ke belakang. Imam suara perlahan. Jadi lantik salah seorang makmum yang suara kuat ni jadi muballigh, tukang penyampai suara imam. Imam Allahu Akbar, dia Allah, dia kuatkan suara dia. Dan orang yang dilantik menjadi muballigh tidak semestinya orang yang solat bersama. Boleh upah orang yang tidak solat. Dia tugaskan dia awal tukang jadi penguat suara imam. Dia tak solat, boleh. Tapi hari ini ada ni lah ni. Mikrofon, speaker. Ni cerita dulu mana ada mikrofon, speaker. Hari ni dah ada. Kalau suara imam dah kuat, tak perlu lagi muballigh manusia. Ni muballigh lah ni. Muballigh yang bukan manusia, muballigh yang tidak solat. Tapi kalau kita tengok di Masjidil Haram, speaker dia kuat dah, tapi ada juga muballigh. Padahal speaker dah kuat. Apa gunanya muballigh lagi? Tak perlu dah. Kerana tujuannya telah terhasil kan dengan speaker ni yang kuat. Cina yang mula buat ni bukan Cina. Cina yang buat ni speaker ni. Tapi Cina dia tak pakai, dia tak guna speaker. Dia buat untuk kita. Cina ni sebab apa dia tak perlu dah guna speaker, mikrofon ni? Sebab solat jemaah 5 waktu dia penuh masjid walaupun tanpa speaker. Kita ni yang dah speaker dah bukan main kuat pun tak penuh juga masjidnya. Jadi artinya kalau muballigh dia boleh mengeraskan suaranya supaya menyampaikan suara imam kepada makmum di belakang. Jika ia jadi muballigh, maka hendaklah ia membacakan takbir itu dengan suara yang nyaring. Okey, kemudian satu persoalan yang lain, dia tak sebut sini, takbir intiqalat apakah sama dua harakat seperti mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram yang afdalnya 2 harakat. Bagaimana pula dengan takbiratul intiqalat, takbir berpindah rukun ni? Daripada berdiri nak rukuk, daripada berdiri nak sujud, daripada sujud nak berdiri. Adakah dengan 2 harakat juga? Berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat takbiratul intiqalat pun 2 harakat juga. 2 harakat juga. Sama ada daripada berdiri nak sujud nak berdiri tu kan lama pergerakannya. Daripada berdiri nak sampai ke sujud tu kan. Itu pun 2 harakat juga. Tetapi pendapat yang kedua, sebagian ulama termasuk Al-Imam Nawawi memilih dalam pergerakan ni takbirnya ialah sepanjang pergerakan. Takbir sepanjang-panjang pergerakan. Artinya bila kata Allah, mula saja A dah mula gerak. Mula gerak serentak dengan Allah. Dan bila Ba berakhir dengan dahi di atas lantai. Ba. Sepanjang pergerakan.
Dari berdiri tu nak sujud Allah. Bila A saja mula gerak, dan bila ba dahi pun mencecah lantai. Artinya takbir tu sepanjang-panjang pergerakan. Ada seorang tu, imam ni, tak boleh sebutlah nama dia, nanti mengumpat pula. Tapi bukan kat Malaysia lah. Masa saya belajar di Pakistan. Imam ni negro. Saya memang tak berapa gemar kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi imam memang saya sakit kepala. Sebab apa? Dia ni kalau pergerakan yang pendek, dia panjangkan takbir. Kalau pergerakan tu panjang, dia pendekkan takbir. Jadi memang keliru kita dibuatnya kan. Contohnya kalau daripada sujud nak duduk tayat akhir, kan sekejap je sujud nak duduk tayat akhir, tapi dia takbir panjang, Allahu Akbar. Kita ingat berdiri, bila kita angkat kepala je, sampai dah kan? Kemudian kalau dia nak bangun daripada sujud ke berdiri, dia takbir pendek, Allahu Akbar. Kita ingat duduk tayat akhir kan, kita angkat kepala, jauh lagi kan. Jadi mengelirukan kan. Itulah sebab kita nampak dia. Kalau jemaah muslimat yang solat di belakang tabir, tak nampak orang, dia pakai suara saja kan. Nanti pendek ni. Mungkin dia duduk tayat akhir kot. Rupanya imam diri kan. Jadi tak usah macam tu lah, besar orang. Kalau pilihan yang terbaiknya sepanjang-panjang pergerakan. Itulah yang terbaik. Terutama nanti masa rokok. Rokok nak iktidal tu, kerana itu akan menjadi guide, panduan kepada makmum nak menentukan dia dapat rakaat ke tak dapat rakaat. Kadang-kadang tak seiring, tak serentak tu. Ada yang dah bangun dulu baru nak takbir. Ada yang takbir dulu baru dia bangun. Nanti pening pada makmum ni, aku dapat ke tidak tu makninah. Kalau makmum confused, dapat ke tidak, jawapannya tak dapat. Okay, jadi sekarang itu perbincangan kita masalah yang ke-13. Sambungannya masalah yang ke-14 pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.